harapan saya of course nak menang. Siapa pun bertanding dekat mana-mana pertandingan pun nak menang. Okay, saya buat benda ni semua sebab arwah mak saya. Saya pernah janji dengan arwah mak saya yang saya nak ketengahkan kek yang diorang, yang dia hasilkan. Memang anugerahnya sangat besar. Saya dah buat terbaik. Semakin mana yang saya rasa saya kata saya dah janji nak buat 100% atau 1000% tu saya rasa saya dah bagi, tim saya pun dah bagi. So apa yang result pada malam tu saya berserah pada Allah, kerana semua kita dalam ZTC tu semua hebat dan handal masing-masing. Ada dia punya kepakaran, ada dia punya kehandalan lagi semua. Baik, so untuk impian malam terakhir tu, pertama sekali saya harapkan semua ilmu yang saya belajar ni diberkatilah daripada semua guru-guru, sebab tanpa keberkatan ni, after program ni ilmu tu akan jadi sia-sia kan, dia tak akan menjadi. Saya yakin dan pasti dengan silaturahim dan networking baru ni akan menambah lagi insyaAllah impact bisnes saya yang lebih positif insyaAllah. Semangat kita kian membara, semangat kita makin menyala, tekun usaha untuk berjaya, takkan pudar. Semangat kita takkan pudar, semangat kita takkan pudar, semangat kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama saya Fizo Omar dalam rancangan reality Zero to CEO. Minggu ini merupakan minggu yang ke-12 dan minggu depan adalah minggu penentuan peserta Zero to CEO. Seperti biasa, kita ditemani oleh ketua mentor kita, Datuk Faridah Hanim, dan juri-juri hebat, Datin Fauziah Gau selaku founder dan CEO FG Wallet Bird Nest, Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, dan Ketua Juri kita, Datuk Yasmin Mahmud, seorang ahli dunia korporat, CEO syarikat termasyhur antarabangsa. Nampaknya, walaupun dah minggu ke-12, Ibu Hanim masih tetap memberikan tugasan terakhir buat peserta, iaitu buat sales. Betul lah tu. Ilmu mentor-mentor semua dah bagi. Semuanya bertujuan bukan saja menjadikan mereka usahawan berilmu, tapi kenalah buat duit. Jualan kena tinggi. Buat apa berniaga kalau sales tak mantap? Jadi agaknya macam mana sales mereka pada minggu ini? Berjaya ke diorang ni pasang strategi berdasarkan ilmu yang mereka buat untuk kejar sales? Saya nak tanya Ibu Hanim, macam mana Ibu prestasi sales mereka? Okey ke? Hai Fizo. Macam mana Ibu nak cakap ya? Sebenarnya kami mentor semua setuju untuk lanjutkan masa lagi, beri peluang pada semua untuk menaikkan sales sebanyak yang mampu. Kemungkinan ini peluang bagi yang duduk di kedudukan yang bawah untuk mencabar kedudukan yang kini berada di ranking yang tinggi. Kita tak tahu kan, sebab pertandingan semakin sengit. Ada yang dulu kat tangga bawah, pecut sampai ke atas. So, jangan leka semua. Minggu ni Ibu tak cakap result lagi sebab kita extend lagi supaya mereka boleh pulun. So everyone, roll up your sleeves and continue your fight. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ibu. Cukup bertenaga, ketua mentor kita. Baik, nampaknya ketua mentor nak sales lebih tinggi daripada peserta-peserta kita. Ada lagi ke masalah yang tak boleh buat sales ni? Tapi dengan kata ramai yang dah berjaya buat sales sampai ratusan ribu sepanjang program ini. Wow, banyak tu. Apa kata kita dengar sendiri daripada mereka yang dah berjaya buat sales? Apakah sales strategi yang mereka gunakan untuk dapatkan sales yang tinggi? Sales ni maknanya berapa yang kita berjaya jual, tak kira consignment atau cash. So revenue ni percentage of total collection kan, betul? Maknanya kalau kita tahun ni kita buat sales 100,000 tapi kita dapat collect 60,000. 60,000 is a revenue and 100,000 is the sales, betul ke? I want the money that's collected. If you call that sales, then you're right. Okay, Khairul Azhar. Saya, Bu. Macam mana nak pecut sale you?
Okay, strategi saya ialah first kali memang from the beginning kita akan run ads banyak yang mungkin supaya kita collect banyak pelanggan yang mungkin sebelum kita close semua. Dalam masa yang sama, social media kita untuk 2 minggu ni kita akan keep repeating active. At the same time Main FB ad ni, lepas tu main social media punya presence lah. Social media punya present. Dalam masa yang sama kita akan cuba tackle kita punya existing customer dan juga kita akan buat modul special 2 minggu ni untuk semua agent-agent dan reseller kita lah. Good plan. Datin Nur Syazwani, DJJ Food. Okay, first kali dalam masa 2 minggu ni saya akan tangkap jerung yang kita dah deal. Yang kita dah deal masa tas Tuan Hanif tu. Dia orang dah bagi dah call I last week untuk make order, place buat order untuk pes ayam. Cash? Cash. Good. Cash. Aku doakan tak kira lah siapa kat observers ni ke, kat top ke. We don't know. After ZTC kan, saya silap. You know, people like Amni Food and then Nur Syuhada, Amirul, Mirsa Entrepreneur, boom, deliver. Itulah dia, kita dapat tengok betapa bersungguh-sungguhnya mereka buat sales dengan ilmu yang mereka pelajari. Itu baru sebahagian daripada peserta. Tapi saya nak tanya Ibu Hanim sebagai ketua mentor lah. Apakah hanya dengan jumlah sales yang diambil kira untuk pemilihan pemenang, atau mungkin Ibu Hanim boleh jelaskan sekali lagi secara terperinci kriteria yang akan dilihat untuk memilih bakal pemenang tu nanti. Macam mana ni? Okey, sebenarnya kriteria ni kita dah sebut daripada awal dulu, dan setiap kali kita jumpa dengan usahawan mikro atau Zinia memang kita ulang-ulang lah. So, kita pada usahawan mikro ni memang dia tidak fokus hanya kepada sales. Itu of course part of it, tapi kita tengok juga potential for them to sustain the business, iaitu kita tengok dia punya peratusan involvement dan kesungguhan setiap tugas atau task yang diberikan hingga berjaya diselesaikan. Sebab if they get the ilmu, dia orang faham ilmu itu, mereka boleh menjadi founder yang berjaya even after program ZTC ini. Kedua, peratusan pertumbuhan prestasi dari segi revenue dan jumlah sale terkumpul sepanjang program ZTC ini, dengan harapan ia memberi kita satu proksi atau signal yang mereka boleh sudah ada momentum untuk terus berjaya selepas program ZTC ini. Ketiga, keseluruhan sikap, because attitude is everything, dan tingkah laku dalam setiap program yang dijalankan. Example, contohnya minat, dedikasi, ketepatan masa dan berapa aktifnya dia di dalam kelas atau sepanjang buat task. Untuk jinia-jinia tersayang, kategori untuk winning kriteria anda adalah anda ada potensi untuk menjadi rakan niaga yang berwawasan, mempunyai jualan tertinggi. Sebagai reseller, jualan ni kritikal. Menguasai bidang peruncitan. Okay? Dan of course, keseluruhan sikap serta tingkah laku sebagai potensi rakan niaga. Begitulah Fizo, kriteria 2 kategori ini. Baik, terima kasih Ibu. Itulah dia kriteria untuk memilih pemenang di episod akhir nanti. Baiklah, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini dalam Zero to CEO. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama saya dalam program Reality Zero to CEO. Kalau tadi kita dah dengar strategi yang digunakan oleh peserta-peserta untuk buat sales sehinggakan
Mereka berjaya mengumpul jualan yang tinggi sepanjang program ini. Namun, masih ada juga yang tak mampu nak buat sales. Kenapa agaknya? Jom kita dengar apa pula kata mereka ni. Masalah saya sekarang, saya sebenarnya tengah nak R&D balik saya punya asam pedas. Saya nak retort. So saya tak nak buat dia frozen. Itu masalah saya sekarang. Kesukaran saya dekat situ sekarang. Sebab memang asalnya saya mula seorang. So saya nak cari orang untuk tolong saya jaga media sosial semua tu agak payah sikit. Saya tak ada team tu je. Yang lain insya-Allah saya boleh usahakan. Team tu saya memang ada problem kat situ. Hari tu kena pindah kedai sebab kedai yang lama tu kontrak dah habis, tu saya dah masuk kedai baru. Alhamdulillah semua dah siap set up, semua dah ada production tepung pun dah berjalan minggu lepas. Saya teringat kata-kata Dr. Lawrence. Kalau kita nak berjaya, kita tak boleh bagi alasan demi alasan. Kita kena usaha mencari jalan yang terbaik. Apatah lagi bila peserta kita ni sudah pun diberikan ilmu oleh mentor-mentor yang hebat. Sekarang ni kita serahkan pula kepada pihak juri. Kita dengar apa komen mereka. Silakan Cik Rizana ini. Terima kasih Hafizo. Assalamualaikum kepada semua peserta ZTC ya. Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada semua sehingga ke tahap ini. Ini adalah tahap kiranya the final lap lah. Dan untuk minggu ini adalah berkenaan dengan sale ataupun jualan. Sememangnya jualan ini adalah kayu pengukur sama ada perniagaan itu berjaya atau tidak. Jika berniaga asyik rugi, baik tak payah berniaga, betul tak? Jadi jualan tu memang very important lah. Dan peserta ZTC sangat beruntung kerana boleh belajar banyak ilmu berkenaan dengan keusahawanan, dengan mentor-mentor berkenaan dengan teknik-teknik untuk tingkatkan hasil jualan kita. Dan seperti yang saya nak nyatakan di sini ya, peserta bolehlah menggunakan teknik-teknik tersebut. Umpamanya kita perlu fahami pelanggan kita, letakkan diri kita sebagai pelanggan ya. Kalau kita bagi servis yang baik ya kepada pelanggan, maksudnya produk atau perkhidmatan kita itu diterima orang. Dan yang keduanya adalah berkenaan dengan kualiti dan juga maklum balas daripada pelanggan ya. Begitu penting untuk kita tingkatkan sales kita ataupun jualan kita. Begitu juga dengan peserta-peserta ZTC ya, terutamanya kepada mereka yang menghadapi masalah berkenaan untuk menaikkan jualan mereka. Perlu kita menjadi seorang usahawan yang kreatif ya, berfikir di luar kotak. Saya rasa benda ni telah diajar oleh mentor-mentor, jadi gunakan teknik-teknik tersebut ya. Satu lagi ingin saya sebutkan di sini ya, ramai usahawan-usahawan yang berjaya di luar sana dan terdapat usahawan-usahawan yang hebat yang kita boleh jadikan contoh ataupun role model sebagai pencetus semangat dalam perniagaan ya. Contohnya saya suka menyatakan di sini ya, usahawan yang hebat ya, terutama kepada umat Islam. Kita boleh gunakan contoh teladan seperti Rasulullah sendiri, yang mana baginda ya telah adalah seorang peniaga yang begitu berjaya dalam perniagaan baginda. Dan ini perlu kita contohi dengan tingkah laku dan juga apa yang telah diajar oleh Rasulullah seperti kejujuran ya. Kejujuran merupakan satu teknik untuk kita terus maju ke depan. Kerana kalau kita jujur dalam bisnes kita, maka strategic partner kita pun jujur dan kita boleh sama-sama mempunyai satu kolaborasi ataupun networking yang baik ya. Bersama-sama dengan kita. Jangan ingatkan di dalam ZTC ini kita bersaing sesama sendiri ya, tapi kita gunakan apa yang kita belajar itu dan kita manfaatkan kolaborasi dan networking itu sesama sendiri. Kita complement each other. Dan seterusnya saya juga ingin menyatakan di sini, beri kelebihan kepada pelanggan yang setia ya, pelanggan yang setia yang telah memberi sale ataupun jualan kepada anda. Dengan itu kita boleh lagi tingkatkan jualan kita, terutamanya memberi diskaun ataupun voucher seumpamanya ya. Terima kasih Cik Rizal. Seterusnya kita dengar apa kata Datin Fauziah. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Okey, kita pun dah hampir ke penghujung. Sebelum kita dinobatkan sebagai yang terbaik antara yang terbaik, saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua sekali lagi
kerana ke tahap ini. Tapi cuma apa yang saya nak kongsikan di sini adalah sekurang-kurangnya ya, kepada anda yang ialah alasan kerana tidak menjalankan tugas dan sebagainya, saya harap sebenarnya sebagai seorang juri saya hanya berkongsi daripada pandangan sebagai seorang peniaga juga, sebagai seorang CEO. Tapi yang paling penting yang anda perlu lakukan adalah anda sangat-sangat bertuah, semuanya sangat bertuah kerana daripada sini anda dapat identify, anda dapat identify apakah kelemahan yang berlaku dalam diri anda. Kelemahan tak ada team, contohnya kerja seorang-seorang, tak pandai online dan sebagainya, benda baru yang anda tak boleh nak belajar kerana anda dah stick dengan cara anda yang sebelum ini. Tapi dengan program ni anda dapat kembangkan lagi banyak ilmu yang luar biasa dan juga ilmu yang patut anda tahu. Ya, kadang-kadang bila kita berniaga, kita selalu cakap, kenapalah perniagaan aku ni tak macam orang lain contohnya. Tapi mungkin anda terlupa sebenarnya ada banyak cara dan banyak usaha yang perlu kita lakukan untuk pergi ke satu lagi phase ataupun untuk meningkatkan lagi diri kita dalam perniagaan sebagai seorang CEO. Jadi dengan apa yang anda belajar sepanjang berada di ZTC ini, saya harap anda jadikan ia satu pengajaran untuk anda mantapkan kelemahan yang ada pada diri anda. Jadi apa sahaja teguran ke, apa sahaja yang berlaku sepanjang program ini, saya harap ini adalah peluang untuk anda keluar dan lakukan dengan lebih bagus lagi. Dan alasan yang diberikan ini ambilkan sebagai satu cabaran untuk anda perbaiki untuk jangka masa yang lebih panjang. Jadi itu je saya nak cakap. Apapun saya bangga sebab growth. Hari ini kita nak tengok growth. Yang paling penting mungkin ada orang growth dia, perniagaan dia lebih tinggi amountnya, digit dia bunyinya lagi besar berbanding dengan anda yang sikit amount dia. Tapi yang paling penting adalah growth yang ada, peningkatan yang ada daripada anda datang sini daripada zero. Tapi walaupun 1000, sekurang-kurangnya anda telah ada peningkatan dalam diri. Itu yang kita nak tengok. Jadi apapun saya nak ucapkan, teruskan perjuangan, jangan give up. Okey? Itu je. Baik, kita dengar apa pula kata Ketua Juri kita, Datuk Yasmin Mahmud. Silakan. Assalamualaikum Fizo, terima kasih. Lah, saya dah dekat penghujung rancangan dah ya. Saya rasa macam sekejap aja. Saya juga ingin seperti apa yang dikatakan oleh Datin Fauzia dan juga Cik Rizal, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta dan syabas juga kepada para mentor. Saya harap semua sedar ya bahawa ilmu-ilmu yang telah ditunjuk ajarkan dalam program ZTC ini begitu baik sekali. Dan saya harap bukan saja peserta-peserta yang akan dapat manfaat daripada ilmu-ilmu ini, tetapi juga mereka-mereka di luar sana. Oleh kerana ramai, saya rasa sekarang ni ramai usahawan muda yang ada semangat, yang ingin mencari kejayaan untuk diri mereka dan juga untuk keluarga mereka. Tapi kita mungkin tidak ada ilmu, tidak ada teknik-teknik. Jadi apa yang diajar ini, insya-Allah lah saya doakan supaya ianya akan dapat memberikan manfaat kepada bukan saja kepada peserta, tapi kepada mereka-mereka di luar sana. Begitu juga seperti yang dikatakan tadi, Cik Rizal kata tadi, this is the last mile je. Apa yang kita buat ialah untuk mendapatkan jualan, untuk mendapatkan keuntungan. Dan this is the last mile. Jadi dengan adanya tambahan masa ini, saya harap all of you will go all out. Tadi saya nampak PT tadi bila ditegur, semua orang cakap okey, saya nak buat ni, saya nak buat tu, saya nak buat ni. Bagus. Tapi ada juga yang saya rasa ada yang tidak berapa. Alasan tu memang ada, bukannya senang berniaga ni. Tapi kita harus adakan ketekunan, kita kena cari jalan ke sana ke sini. Kalau tak ada orang, mungkin kita boleh ambilkan kontrak, boleh upah orang buat secara projek, secara daily ke apa kan. So itulah yang saya ingin berikan nasihat. Tapi pesanan saya ialah ini merupakan permulaan perjuangan anda semua ya.
Jangan kata sebab ni dah habis program dah, aku menang ke tak menang ke, lepas ni okeylah. Ini merupakan permulaan dan saya mengucapkan all the best to all of you. Kalau kita ni terkasar bahasa ketika, kalau mungkin garang saya ni garang sehingga orangnya, jadi kalau ada yang ambil hati tu saya minta maaf. Tapi apa yang kita para juri, apa yang kita berikan ialah teguran secara ikhlas. So itu saja, terima kasih semua and all the best. Sudah tidak ada alasan lagi yang boleh diterima. Tak apalah, kita nak berehat dulu. Stres juga kalau asyik cakap pasal sales je. Kita jumpa selepas ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama saya dalam Zero to CEO, sebuah program realiti keusahawanan. Minggu lepas kalau kita tengok Mak Chun bukan main lagi. Dia berjalan road tour satu Malaysia untuk berjumpa dengan jinia-jinianya. Minggu ini kita nak tengok berjaya ke jinia-jinia Mak Chun menembus balik sales mereka yang merudum sebelum ini. Jom kita tengok. Apa yang akan saya lakukan untuk mendapatkan jualan tertinggi. Okey, dah tentu saya tak akan duduk diam. Banyak lagi kedai di Seremban ni yang saya tidak pergi untuk masukkan barang produk Mak Chun. Untuk saya mendapatkan jualan yang tertinggi, dah tentulah kedai-kedai itu akan menjadi sasaran saya. Saya cuba mana yang mampu lah, sebab selagi eksekusi program ni semua bagi saya peluang kan. Sebab masalah saya tak boleh berjalan. Selagi diberi peluang tu saya cuba walaupun saya tak mampu nak buat macam kawan. Cuma online lah pun, terpaksa online, dan saya cari melalui kawan-kawan kenalan yang ada kedai. Saya ada buat kontes antara reseller saya. Kalau ikutkan memang reseller dia ada link dia sendiri, tapi macam sebab saya nak reseller ni bantu saya untuk save mingguan saya, so saya buat kontes. Sekiranya reseller ni sekian-sekian dapat achieve target, sekian-sekian yang saya tetapkan, dia akan dapat reward. Selama 3 bulan saya bersama TechPC, beberapa strategi telah saya susun. Bermula dengan tingkatkan kempen infak. Yang ini lebih kepada saya nak balancekan antara perniagaan biasa dan juga CSR. Dari awal saya sertai TechPC sehingga sekarang, program infak yang saya jalankan bersama NGO, Alhamdulillah tak terhenti. Tiap minggu akan ada agihan, akan ada order daripada mereka lah. Buat masa ni saya kalau daripada awal join TechPC, saya fokus saya kepada online lah. Sebab saya memang seorang ibu, isteri, biasa mengajar. Jadi masa saya kat luar offline tu memang agak kurang lah. Saya lebih kepada reseller secara online. Jadi saya ada tim saya sendiri. Lepas tu kita ada bagi target lah. Untuk setiap individu tu kita bagi target berapa jualan masing-masing. Yang last ni insyaAllah saya ada nak buat sikit infak. Infak ni untuk tahfiz lah. Tahfiz minimat tahfiz tu salah satu lah dah start berjalan insyaAllah. Hari tu masa jualan pembukaan tu Alhamdulillah boleh tahan lah. Rupa-rupanya bukan sahaja founder, tetapi jinia Mak Chun pun ada strategi juga untuk kumpul sales. Dengan kata mereka pun dah mencecah puluhan ribu ringgit jualan. Betul ke ni Mak Chun? Betul lah, Fizo mana boleh main-main pasal sales ni. Kita buat report sales selalu, kita hantar kat mentor. Ibu pun tengok sales tu. Ada yang dah buat puluhan ribu. Dan ada yang satu minggu tu ada yang cecah sampai 10,000 pun ada dalam masa satu minggu. Jadi yang tadi tu perkongsian tu macam contohnya Cik Irwan tu dia kena stroke, dia ada masalah nerve tak boleh jalan, tapi dia dapat top 3 juga minggu lepas. Dia masih berjaya dia buat sales walaupun dia tak boleh jalan. Dia yang masa kita interview dia pun dia duduk kat dalam hospital. Jadi apa yang penting, mereka memang usaha untuk cari sales. Macam-macam cara lah mereka buat, infak lah, apalah, bakul infak lah.
macam-macam. Itu adalah usaha yang mereka lakukan untuk mereka tambah sales. Bagus tu Mok Chun. Kan minggu lepas semua sibuk buat launching lah. Mok Chun duk buat road tour. Lepas tu kan minggu ni kita janji nak pick up balik sale kan. Okey tak rasanya dia punya sale punya do they come back? Adakah sale dia semakin meningkat? Itulah sebabnya ibu macam depa kan duk concentrate fokus pada launching ni, perniagaan depa buka ni. Jadi mereka tertinggal lah bab sales tu sekejap hari tu yang masa ibu marah sangat tu. Tapi ibu saya nak minta lah sebab kan ada hadiah khusus kan untuk top sales kan. Maknanya kita nak tutup sales depa pada 18 bulan. Ada masa lagi lah. Kita nak bagi mereka peluang lagi untuk buat jualan sebab berbeza kan Genia dengan usahawan mikro. Usahawan mikro tak ada hadiah sales tertinggi. Genia ada hadiah sales tertinggi. Maka kita bagi fokus panjang 2 minggu ni untuk mereka fokus buat sales supaya mereka dapat hadiah yang sales tertinggi tu. Untuk pengetahuan ibu, ada juga yang Genia yang konsisten ibu walaupun dia kena buat tugasan yang perniagaan, launching dan sebagainya. Ada yang masih konsisten buat sales walaupun dalam keadaan gitu. Bagus tu. InsyaAllah mereka boleh menaikkan lagi jualan mereka sebab sales Genia ni penting Mok Chun. Kriteria kemenangan pula sales kan, task utama program dia orang. So for all the Genius yang dengar apa ibu cakap ni, this is your few moments left untuk ulun juga sales. InsyaAllah boleh, ibu percaya. InsyaAllah. Itulah dia Mok Chun minta tambahan masa lagi. Kita tengok perjalanan Mak Chun dan Genianya ni. Apa kata pandangan juri kita untuk diberi tambahan masa? Adakah mereka setuju? Silakan Datin Fauzia. Okey. Terima kasih Fizo. Assalamualaikum Mak Chun. Waalaikumsalam. Mak Chun dah pandai-pandai selamatkan diri sebab minggu lepas saya dah katakan saya nampak launching dah hebat. Saya nak tahu juga macam mana salesnya dan Mak Chun janji pada hari ini. Tapi Mak Chun minta masa lagi. Adakah saya patut bagi masa ataupun Mak Chun nak terangkan peningkatan yang telah berlaku? Lah Datin, kan dah habak dah tadi Datin. Oi, depa tu duk concentrate buat launching. Jadi bagilah masa sikit untuk depa buat sales pula. Mak Chun kan janji nanti Mak Chun akan buat presentation. Mak Chun akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya apa yang Datin nak tu pada hari penjurian memilih pemenang tu nanti. Mak Chun, betul. Saya setuju, saya faham sangat apa yang Mak Chun cakap. Tapi daripada sinilah maksud saya bukan nak paksa Mak Chun. Macam kita kata, saya pun tak nak dengar alasan. Tapi saya nak tahu Mak Chun dah di peringkat mana. Study Mak Chun supaya Mak Chun, apa yang saya cuba tanya ni adalah kerana saya nak lihat Mak Chun ni sebagai seorang leader yang sentiasa bersedia dengan segala kemungkinan yang kami akan tanya Mak Chun. Apa pun, sebab Mak Chun dah bagi jawapan nak masa. Jadi saya tak boleh nak lawan cakap Mak Chun. Saya rasa ni sebagai juri, saya hanya mau lihat keputusan yang lebih bagus. Sebab apa? Sepanjang program ZTC ni, saya nampak Mak Chun betul-betul kerja keras. Mak Chun sungguh-sungguh, Mak Chun letak heart and soul. Saya nampak Mak Chun penat, saya nampak semua tu. Sebab bukan saya nak mencari kesalahan Mak Chun, tapi saya nak segala usaha Mak Chun ni berbaloi di hujung rancangan ZTC ni. So saya doakan Mak Chun, bila Mak Chun bagi sales report nanti, pastikan sampai saya tak boleh nak tanya apa-apa dah dekat Mak Chun. Ya, bukan setakat sales report Datin. Segala macam report saya akan bagi nanti kat Datin tentang law ni, bukan hanya sales ya.
Untuk Jinia Mok Chun, ada 2 yang perlu Mok Chun present kepada juri, iaitu pertama sales, kedua adalah perancangan perniagaan mereka tu. Sejauh mana mereka nak pergi? Bolehkah mereka konsisten? Tanpa Mok Chun atau ada Mok Chun nanti lepas ni mereka akan terus berniaga. Jadi itu adalah di antara kriteria yang Mok Chun nak ambil kira, yang Mok Chun akan present ke hampa semua nanti juri-juri dan juga kepada ibu masa hari penjurian tu nanti nak. Sebab benda tu penting. Mereka nak jadi Mak Chun punya business partner, Datin oi. Okey Mak Chun, apa yang Mak Chun cakap ni ingat ya. Nanti dah sampai hujung nanti jangan minta masa lagi sebab dah tak ada masa ke dah. Dah habis minta masa apa lagi dah. Okey apa pun, tahniah Mak Chun. So kita jumpa minggu depan. Baik, seterusnya kita dengar apa komen dari Encik Rizal Naini. Silakan. Terima kasih Fizo. Assalamualaikum Mak Chun. Waalaikumsalam Cik Rizal. Okey, saya secara overall ya Mak Chun ya, saya rasa Mak Chun telah menjalankan ataupun laksanakan tugasan dengan baik ya. Kita dah disampai ke penghujung program dan saya rasa apa yang Mak Chun buat memang terbaik lah, walaupun ada perkara-perkara kecil yang perlu kita tambah baik ya. Dan untuk dipanjangkan lagi ataupun di-extendkan lagi sales ni kepada Jinia, saya bersetuju. Namun demikian bukan hanya kita fokuskan kepada jualan dan juga perancangan perniagaan, tetapi juga kepada pertumbuhan jualan, yang ini growth ya. Jadi perlu tengok dari semasa ke semasa pertumbuhan jualan tersebut, kerana itu adalah kayu ukur untuk Jinia berjaya. Dan apa-apa pun saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada Mak Chun dan juga Jinia kerana telah melaksanakannya dengan baik ya. Dan saya nak cakap selamat maju jaya buat keluarga ZTC ya. Hari ini kita merupakan usahawan baru ataupun usahawan zero. InsyaAllah esok hari kita akan menjadi usahawan atau CEO yang berjaya di bawah program ZTC ini. Tahniah Mak Chun. Takkan setakat tahniah aja Encik Rizal. Macam kalau nak tumbuh lagi mereka punya perniagaan tu, kenalah ada ketumbuhan juga daripada pihak SME Corp untuk mereka. Boleh dipertimbangkan Mak Chun. Takkan setakat maju jaya aja Encik Rizal ni pun. Bagilah motivasi sikit, semangat untuk mereka. InsyaAllah boleh dipertimbangkan. Baik, terima kasih Encik Rizal. Seterusnya kita dengar apa komen dari Ketua Juri kita, Datuk Yasmin Mahmud. Silakan Datuk. So, Assalamualaikum Mak Chun. Waalaikumsalam Datuk. Mak Chun ni kan, juri-juri semua kalau dengan Mak Chun ni kan semua lembut hati. Nak apa pun kita bagi. Mana ada lembut, Datin Fauziah tu duk marah aja daripada awal. Tak ada Mak Chun. Okeylah Mak Chun nakkan lanjutan masa tu kan. Okey, kita berikan pada Mak Chun. Tapi seriously, dengan secara serius saya ingin katakan bahawa saya rasa perjalanan Jinia Mak Chun adalah yang paling jauh saya rasa. Daripada mulanya mereka ni cuma patut jadi reseller, agent aja kan. Tapi dah diberikan peluang, dah Mak Chun dah berikan mereka hala tuju yang lebih besar di mana Mak Chun ingin menjadikan mereka sebagai rakan niaga. Dan saya lihat bagaimana mereka daripada tidak tahu apa-apa masa-masa mulanya dulu, dah sekarang dah ada semangat dan juga sudah ada berjinak-jinak dengan ilmu-ilmunya. Jadi saya rasa inilah yang paling saya berasa begitu banggalah dengan kejayaan daripada program ZTC ini, seperti mana yang Cik Rizal katakan tadi ya. Dan saya mau melihat bahawa Jinia semuanya kena bagi sokongan kepada Mak Chun ya, sebab dia dah janji akan jadi mantap gila dia kata lepas ni. Kita dah berikan lanjutan masa, so prove to us that you can do it. So all the best to all of you. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk Yasmin. Itulah dia Mak Chun, Ketua Mentor dan juri-juri dah pun bagi peluang. Jadi kita tunggulah nanti apakah Jinia Mak Chun ni bakal membuat kejutan di minggu akhir dengan jualan mereka. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini.
Tahniah kepada mereka yang berjaya sampai ke minggu ini, iaitu minggu terakhir tugasan. Minggu depan kita bakal melihat siapakah yang akan menjadi juara di dalam program ini nanti. Sebelum tu mari kita tengok apakah hadiah yang menarik yang bakal mereka menangi. Patutlah kita tengok peserta begitu bersemangat sekali kerana hadiah yang ditawarkan tu pun sangat lumayan. Seperti yang kita ketahui, ini adalah minggu yang terakhir tugasan mereka. Minggu depan kita bakal melihat siapakah yang akan menyandang gelaran Best CEO itu, sekaligus menerima hadiah yang lumayan tajaan Shopee, Avana, Enams Leadership Solution Sdn Bhd, SME Corp, MMX dan dari Sifu Lamborghini kita, Dr. Lawrence. Jadi sebelum kita akhiri program ini, saya nak tanya Ibu Hanim, berapa banyak lagi jualan dari peserta-peserta yang Ibu nak mereka capai di akhir rancangan ini? Silakan Ibu. Okey, Fizo, untuk Jinia, Ibu tengok jualan mereka daripada kosong, telur ayam tu, hingga mampu mencapai tahap yang sangat memberangsangkan. Teruskan perjuangan wahai Jinia. You still have time. Buktikan yang anda mampu. Setakat hari ini, jumlah keseluruhan sales untuk usaha mikro pula hampir mencapai 1 juta dari tas 1 hingga tas 10. 10 minggu, purata pertumbuhan peratusan. 2000% growth in sales. Gila dahsyat. Sangat dahsyat. Jumlah ini diambil daripada 30 penyertaan yang aktif. Ibu dengan mentor semua tergamang sebenarnya bila kami buat analisa pertumbuhan mereka. Macam mustahil pun ada juga. Tapi kami terlalu gembira because semua tu fakta dan data dan nombor. Membetullah mereka semua hampir daripada zero. Ada yang start daripada kosong, ada yang start RM50 sebulan. Bayangkanlah sekarang masing-masing dah menjalankan bisnes masing-masing macam CEO. Inilah dia. Program yang dipanggil Zero to CEO menjadi kenyataan. Cuma pertandingan sekarang di tahap fasa terakhir. Lanjutan masa juga telah diluluskan oleh juri. So, untuk Jinia dan usahawan mikro, kami mengharapkan anda semua tingkatkan lagi 20% daripada jumlah keseluruhan sales terkumpul masing-masing sebelum malam penganugerahan. Anda ada hampir 2 minggu lagi untuk pulun. Okay everyone, I see you all at the award night nanti.
all the best. Sedih pula, rancangan dah di penghujung. Ingat ya semua, ini sebenarnya adalah suatu perjuangan. Maka terus berjuang walaupun selepas program ini telah melabuhkan tirai. Dengan sedihnya, Ibu juga mendoakan agar anda semua berjaya dunia akhirat. Ibu bagi pihak mentor-mentor ingin anda semua berjaya bukan hanya dalam program ini, juga selepas program ini. So jangan lupa cari kami. Jangan lupa juga kita jumpa malam penganugerahan nanti. Jumpa di sana. Assalamualaikum. Itu dia harapan Ibu Hanim sebagai ketua mentor kepada semua peserta di dalam Zero to CEO ini. Mudah-mudahan impian Ibu Hanim ini akan dapat dilaksanakan dengan baiknya oleh semua peserta sebagai satu hadiah dari peserta kepada mentor-mentor yang banyak memberikan ilmu kepada mereka sebelum ini. Dan pada penonton di rumah, jangan lupa saksikan minggu depan hari Sabtu jam 4 petang episod terakhir untuk sama-sama kita raikan pemenang bagi program Zero to CEO ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya memang orang yang kuat berimajinasi kot. So sebenarnya saya dah terbayang saya naik pentas. Harapan di malam akhir tidak lain dan tidak bukan adalah kemenangan. Nombor 1 ataupun nombor berapa, saya hanya berserah dan saya redha atas ketetapan yang Allah SWT berikan kepada saya. Impian tu insya-Allah kalau boleh nak sampai ke penghujung tu dapat bagi yang terbaik lah. Kalau impian yang paling besar tu kalau diizinkan kan, jadilah antara top 10 tu insya-Allah. Okay, impian saya untuk malam terakhir dah tentu saya menginginkan saya tersenarai di dalam pemenang. Ini secara jujurnya saya mentarget, saya meletakkan diri saya akan menjadi juara.